أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari Jumaat penuh barakah pada hari ini untuk sama-sama kita membanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang dalam hidupnya selama 23 tahun untuk memastikan hidayah daripada Allah ini sampai kepada umatnya, dan salah satunya adalah saya, tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, di depan Facebook ataupun yang menonton di YouTube, untuk sama-sama kita mendapat hidayah daripada Al-Quran dan kita berselawat pada Nabi, kita banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu taala pada hari Jumaat ini, kita banyakkan kebaikan agar Allah, moga-moga Allah terima amal kita pada hari ini. Hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz, apa khabar? Sihat, alhamdulillah Ustaz ya. Hari Jumaat barakah ini ya, kita banyakkan doa ya dan selawat pada Nabi agar ada orang tanya, Ustaz ni selawat ni untuk apa sebenarnya? Kalau boleh Ustaz cerita sikitlah pagi-pagi ataupun tengah hari Jumaat ini agar yang tak semangat berselawat akan berselawat, dan dah banyak berselawat, tuan-tuan teruskan dengan kefahaman apakah sebabnya salawat ini diperlukan banyak-banyak, bukan sekadar hari Jumaat tetapi sepanjang kehidupan kita. Silakan Ustaz. Masya-Allah, saya kembali kepada ayat dalam surah Al-Ahzab, tak silap saya. Bagaimana kalau kita lihat amalan-amalan lain Allah Taala perintah begitu, tapi hebatnya selawat Allah mulakan dengan dirinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selawat kepada nabi. Kemudian diperintahkan orang-orang beriman. Takkan kita tak nak berselawat, kerana ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala memulakan perbuatan yang sangat mulia itu berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini juga bukti cinta kita pada Allah Subhanahu taala. Dan dia dalam surah Al-Ahzab itu Ustaznya dia bercerita tentang surah Al-Ahzab ini adalah untuk membina kekuatan. Betul. Ya, menyerah diri kepada Allah walaupun hukum yang disampaikan itu, peraturan Allah berikan itu kadang-kadang sukar untuk dilaksanakan. Dan bila ada salawat itu sebenarnya nak menunjukkan bahawa Allah sentiasa berkomunikasi dengan Nabi. Ya, ada hubungan komunikasi dua hala begitu. Maka kalau Allah dah buat begitu, bila kita ni tak nak berkomunikasi dengan Nabi, hebat sangat ke kita? Lebih kurang begitulah dia punya kepentingan salawat itu. Dan di sebalik itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah kepada Nabi, dan kita menunjukkan kasih sayang pada Nabi, maka kita akan bertemu Allah yang kasih sayangnya menyebar ke seluruh alam, insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 393. Daripada ayat yang ke-60 hingga 61, realiti kesenangan di dunia dan akhirat yang Allah ceritakan, jelaskan agar kita mampu membuat keputusan keutamaan dalam hidup kita. Diteruskan pada ayat 62 hingga 67, ancaman kepada orang-orang musyrik pada hari kiamat dengan 3 pertanyaan yang hebat sebagai satu kasih sayang Allah untuk kita ambil perhatian, jangan sampai ianya berlaku di hari kiamat nanti. Diteruskan pada ayat 68 hingga 70, pemilik kebenaran mutlak yang berhak mendapat pujian dan disembah sudah tentunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah yang
akan dijelaskan berkaitan dengan Allah ini, sekali lagi kita akan membaca bersama-sama pada hari ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 60 hingga 64 surah Al-Qasas halaman 393 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan sahabat-sahabat Al-Quran, jom sama-sama kita mulakan hari yang penuh barakah ini dengan bacaan kita daripada muka surat 393 ayat yang ke-60 hingga 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 60 hingga 64 sebentar tadi. Wa ma utitum min syai' famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Ini adalah kesinambungan daripada apa yang telah kita bincangkan semalam berkaitan dengan ada orang-orang yang mereka itu tidak mahu menyerah kepada hidayah, mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun mengikut wahyu. Kerana apa? Kerana mereka takut mereka ini akan dihalau daripada bumi mereka, ya. Dan lebih daripada itu Allah menyatakan bahawa dalam muka surat semalam, ya, di mana pada ayat 59 itu Allah hancurkan, ya, sesuatu tempat itu, ya. Sebelum nak dihancurkan itu Allah akan hantar dahulu rasul satu, dan yang keduanya ialah dihancurkan kalau semua ahlinya itu zalimun, iaitu zalim, tidak mahu mengikut kepada utusan ataupun mesej daripada wahyu. Kalau zaman sekarang ni Ustaz, kita bercakap tentang Al-Quran, ya. Dia akan di sebuah kota itu, dia punya ibu kotanya itu akan dihantar orang-orang yang akan menyampaikan mesej tersebut. Zaman dulu rasul, sekarang ini mungkin ustaz, ustazah, ya, yang akan membawa mesej. Jadi bagi tuan-tuan yang ada anak, ya, yang belajar agama, ini adalah satu tugas yang mulia. Syaratnya ialah apa? Ianya dimanfaatkan untuk mengingatkan kepada masyarakat, dan masyarakat juga kita semua kena menghargai kepada wakil daripada rasul, iaitu apabila kita bercakap tentang dakwah, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-60, dan apa jua
kekayaan, jabatan atau keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi, sedangkan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Ini adalah hakikat dunia yang perlu kita faham. Ya, apa yang Allah cakap, wama utitum min syai' famata'ul famata'ul hayatid dunya. Maksudnya satu kesenangan di dunia dan juga perhiasan. Perhiasan ini kalau kita faham saatnya, sebenarnya perhiasan ni kita tak adalah pakai banyak-banyak pun, dan kita tak pakai pada setiap masa. Ya, perhiasan ini dia sesuatu yang mencantikkan saja. Mata maksudnya apa? Sesuatu yang seperti sudu, garpu. Kita tak adalah kata bahawa saya ada banyak sudu, kan, ataupun saya ada banyak garpu. Ia hanya alat untuk kita memudah cara hidup kita. Itulah dunia. Ya, dunia bukan tujuan, tetapi ia pemudah cara, dan dia adalah untuk cantik. Cantik itu maksudnya tidak pun mempunyai fungsi sangat pun, sekadar nak lawa untuk kita teruskan ke kehidupan. Jadi berbanding dengan apa yang ada di sisi Allah, Allah cakap apa? Khairun wa abqa. Kita beri perhatian kepada dua perkataan ini, khairun wa abqa. Satu adalah yang lebih baik, dan yang keduanya adalah lebih kekal. Kita ambil contoh, ya, bagaimana kalau di dalam dunia saatnya kita hidup kita ini, kita ada kereta, kan, ataupun ada rumah. Kalau kita kata rumah kita tu saya memang suka, dia adalah mata', dia memang adalah untuk memudah cara kita lindung diri kita, dan juga dia jadi cantiklah kalau kita rumah kita hias-hias dan sebagainya. Tetapi Allah kata bahawa rumah ini adalah kurang baik. Kurang baik. Pasal ada lagi rumah lebih baik di mana? Di syurga. Apakah lagi yang Allah cakap tadi? Wa abqa, lebih kekal. Rumah kita itu tidak kekal. Hebat macam mana pun rumah kita beli, kita duitnya segala-galanya, tetapi akhirnya kita akan tinggalkan untuk anak kita. Itu pun kalau anak kita nak duduk kat situ. Kalau tidak, dia pun akan jual, dan dia pun akan meninggal, dan akhirnya dia akan ditinggalkan. Jadi tidak ada yang lebih baik dan lebih kekal berbanding dengan apa yang ada di sisi Allah bila sampai di akhirat. Jadi bila kita dapat sesuatu perkara, contohnya kita ada keluarga ustaz ya, kita ada pasangan, kita ada anak, ya. Kalau katakan orang yang sedang baru berkahwin kan, dia kata happy sangat ni, dia kalau boleh nak happy ever after, kan, kekal selama-lamanya, bawa tenang, ya, kekal selama-lamanya itu hanya di akhirat, ya. Jadi apa yang kena buat bila dah dapat pasangan, dah dapat anak itu, kena ingat bahawa ia hanyalah untuk difungsikan pada waktu hidup ini dan perhiasan. Jadi kita kena convert, kena tukarkan bagaimana pasangan saya, anak saya ini boleh jadi lebih baik dan lebih kekal, sudah tentunya dengan amal soleh. Jadi bila kita fikir begini, maka di hujung itu Allah nyatakan afala ta'qilun, mengapa kamu tidak mengerti, ya, kamu tak ada akal ke? Lebih kurang begitu. Nak ceritanya ialah sila letakkan keutamaan yang betul dalam hidup. Jangan kita mengejar sangat kepada dunia sehingga kan ianya tidak membawa kita kepada yang lebih baik dan yang lebih kekal. Kita ada duit, kita ada pasangan, kita ada macam-macam Allah bekalkan, kita kena convert cepat-cepat menuju kepada khairun wa abqa. Dalam surah Al-Kahfi itu sudah tentunya dengan amal soleh. Ini adalah penerangan Allah tentang hakikat dunia ustaz ya, agar kita tidak celaru dalam mengutamakan perkara ini. Ya, adik-adik yang belajar bila dapat 5A, 10A, itu adalah mata', itu adalah zinah. Itu adalah perhiasan, cantik dapat 5A. Tapi kalau ilmu itu kita gunakan untuk kita lebih beramal, tolong orang lain, itu adalah lebih abqa ataupun lebih kekal. Afaman wa'adnahu, Allah tanya sekali lagi, ya, adakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik syurga, lalu dia memperolehinya dengan orang yang memberikan kepadanya kesenangan hidup duniawi, kemudian pada hari kiamat dia termasuk orang yang diseret ke dalam neraka. Muhtarin ini maksudnya dihadirkan dengan diseret di atas mukanya. Kerana apa? Kerana mengutamakan dunia, padahal Allah dah janjikan apa istilahnya, wa'adnahu wa'dan hasana, janji yang baik, ya, dan fahuwa laqih, ya, kemudian dia mendapatinya. Satu janji, kemudian dia berjumpa dengan apa yang dijanjikan. Contohlah ustaz ya, kalau ada yang ikut Quran Time, ya, dijanjikan, contoh dijanjikan setiap kali tengok satu episod dapat RM10,000. Kan, kalau dijanjikan, rasanya apa jadi pada viewer dekat Facebook ustaz? Allah, tak boleh masuk. Tak boleh masuk, melompat-lompat 1 juta, 2, 3 juta kan. Kerana apa? Itu janji. Dan bukan sekadar janji, fahuwa laqihi, iaitu dia berjumpa, mendapatinya memang betul.
ya, memang betul perkara tersebut, sudah tentu ramai orang yang akan ambil peluang untuk baca Quran, untuk solat pada masanya, menolong orang lain, apa saja harta yang ada dia akan convert cepat kepada khairun wa abqa, ya. Tetapi cabarannya ialah apa? Ada orang yang mudah untuk menerima janji di dunia, Ustaz, ya. Kalau boleh saya nak dapat rumah cepat, nak kaya cepat, itu semua yang cepat. Itulah yang menyebabkan ada orang yang tertipu sehinggakan sampai hari kiamat, minal muhdarin, iaitu mereka dihadirkan dalam keadaan yang terseksa kerana mereka ni semua benda nak hadir cepat, ya. Dia tidak mahu untuk tangguhkan dahulu, untuk dia melihat hakikat yang lebih betul. Jadi di dalam ayat 60-61 ini bercakap tentang hidup di dunia. Ayat 62 dan seterusnya ini Allah membekalkan kepada kita hakikat tentang apa yang berlaku di hari akhirat. Ayat 62 kita nak baca 3 pertanyaan ada dalam muka surat ini, ada 2 dan disambung pada muka surat 394, tapi kita baca dahulu pertanyaan pertama, ayat 62 surah Al-Qasas. Kita bersama Ustaz Tirmizi. Baik, kita pasakkan lagi ayat 62 daripada surah Al-Qasas untuk bagaimana kita mengetahui perkara-perkara yang sangat penting untuk sama-sama kita ambil manfaat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ Sadaqallahul azim. Dan ingatlah pada hari ketika Allah menyeru mereka dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka. Ini adalah pertanyaan yang amat menakutkan bila Allah memanggil yunadihim. Bila memanggil itu, kalau di Bukit Tua itu Nabi Musa dipanggil, ya Musa, tiba-tiba saja, Ustaz, ya. Tiba-tiba tengah gelap-gelap itu, ya Musa, terkejut Nabi Musa, takut, ya, dipanggil oleh sesuatu sumber suara yang tidak dikenali kerana beliau ada isu di Mesir sebelum itu. Itu baru satu isu seorang nabi. Yang ini apabila seseorang itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil namanya satu persatu, yunadihim fayaqul aina syuraka, mana yang kamu sekutukan, alladhina kuntum taz'amun, yang kamu sangkakan selama hari ini, ya. Apa yang kita sekutukan yang boleh mencabar keimanan, ketauhidan kita, tuan-tuan? Kembali balik pada ayat sebentar tadi, iaitu tentang janji, tentang apakah perkara-perkara dunia, daripada keluarga kita, daripada kereta kita, daripada pemimpin kita, daripada berhala dan macam-macam lagi, ya. Itu sebabnya bila kita faham bahawa dalam rumah tangga lah, Ustaz, ya, kita ambil rumah tangga, kalau katakan suami ataupun isteri, dia kalau kita kembali balik ayat 60 tadi itu, di sisi Allah khairun wa abqa, baik dan terus kekal baik. Tapi kalau kita dengan anak ke, dengan pasangan ke, kadang-kadang kita cakap baik je kan, cakap baik je, bila kita sampai satu masa tu salah seorang mudi ke contohnya, ataupun dia mula berbeza pendapat dengan kita, kita dah mula dah rasa macam macam tak berapa khair pada waktu itu. Pasal apa? Pasal itu adalah hakikat di dunia. Contohnya lah, kita makan, kemudian si isteri kata, kita dah waktu solat ni, jom kita solat. Mungkin bagi si anak kata, alamak, nak main game lah contohnya, kan, ataupun nak tengok TV. Tetapi ideanya apa? Khair pada waktu itu bukannya main game ataupun makan lagi. Pada waktu itu kalau dah makan, terus saja solat. Kerana apa? Kerana dunia ini bukanlah tempat yang baik kekal selama-lamanya. Dia ada baik dan kemudian kena tukar lagi. Dan bagi orang yang syuraka, dia ada orang yang disekutukan, dia rasakan bahawa saya tak nak solat. Pasal apa? Pasal kita tengah bermesyuarat, kita teruskan mesyuarat kita, jangan ganggu mesyuarat. Maka mesyuarat itu jadi syirik. Tetapi siapakah yang memperkenalkannya? Mungkin bos, mungkin ketua yang ada di situ, dia merasakan bahawa solat ini tak apa, kemudian yang penting adalah saya yang ingin bermesyuarat pada waktu ini. Ini adalah sumber syirik yang kita kena jaga, ya, kalau tidak secara jelas, secara tidak jelas, khafi ataupun jali. Dan ini Allah kata, kalau kamu yakin sangat kepada yang kamu sekutukan ini, panggil, ya, aina syuraka, mana dia? Jawapan orang yang disyirikkan itu, ayat 63,
orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, ya, mereka inilah orang yang kami sesatkan itu, kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau, lepaskan diri daripada mereka, mereka sekali-kali tidak menyembah kami. Ketua cakap macam tu, Ustaz. Masya-Allah. Ketua yang kata, jom meeting. Alah, solat ni kemudian rupanya dia akan jawab bahawa rabbana haula illadina awaina, yang kami sudah sesatkan, kami pun sesat. Kami pun sesat. Jadi nak ceritanya apa? Tuan-tuan, dalam hidup kita ni kita kena pastikan kita ikut orang itu okey ke tak okey. Ya, okey ke tak okey. Takut nanti orang tu cakap apa? Tabarra'na ilaik. Kami barak, kami berlepas diri kepadamu, makanu iyyana ya'budun. Sebenarnya mereka ini tak pun menyembah pada kami. Kami tak ada pun suruh mereka menyembah. Siapa suruh ikut kami lambat solat? Kan. Ini perkara-perkara yang boleh berlaku di akhirat yang Allah nyatakan ini, agar kita ada kefahaman tentang dunia dan akhirat ini dengan lebih jelas. Dunia akhirat bukan sekadar pasal kita mesti baca Quran semata-mata, tetapi mengikuti kepada intisari yang ada di dalam Al-Quran. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan baqiya, iaitu kekal, tetap ataupun tinggal, 21 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah ciri apa yang ada di sisi Allah. Wa abqa, lebih kekal, dan apa sahaja yang kekal itu bukan yang tak baik, yang baik. Jadi baik dan kekal adalah dua perkara yang semua manusia perlukan, dan kita doakan pada kita semua, tuan-tuan, dapat mempunyai cara berfikir janji Allah dan apa yang kita akan dapat adalah khairun wa abqa. Memang kena tunggu sedikit, ya, tetapi kita tahu bahawa kita jadi sampai tahap ini, ya, menghargai dapat berjaya adalah kerana kita dapat tangguhkan sedikit keseronokan tahap rendah yang ada dalam kehidupan kita. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini untuk kita menyambung apa lagi dialog di hari kiamat, agar kita jangan sampai jadi orang yang muflis di akhir sana. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم Sadaqallahul azim. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Segala puji baginya di dunia dan di hari akhirat, dan baginya lah segala penentuan, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini adalah petikan ayat daripada ayat yang ke-70 buku surat yang akan kita baca sebentar nanti. Alhamdulillah, sebelum tu terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang terus istiqamah dengan Al-Quran, penceritaan demi penceritaan, ingatan demi ingatan, berita gembira ada berita peringatan, berita para kisah-kisah para anbiya, bagaimana kita berinteraksi dengannya untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita dan berkati usia kita, insya-Allah. Baik, kita nak belajar sedikit tajwid pada hari ini. Sebelum kita menyambung kembali, kita lihat di slide yang kita sediakan berkenaan dengan huruf-huruf yang dibaca dengan tebal dan juga nipis. Kita lihat pada ayat yang 63 yang kita baca tadi, allazi aghwaynahum kama ghawaina. Ada huruf tebal dan nipis di situ. Kalau kita lihat pada huruf ghain, ada 3 kali disebut huruf ghain di situ.
Allazi aghwayna. Kemudian aghwayna kama ghawaina. 3 kali ayat tu. Yang Ustaz Fah dah sebut tadi, mungkin lepas ni boleh ulang sikit lagi. Maka yang tebal kita berikan tebal. Sama juga dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, ghain yang mati sebelumnya berbaris di atas, ghairil maghdu. Jangan sebut mar, tapi kita sebut mau. Ditebalkan huruf ghain tu. Kemudian ayat yang ke-60 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Bacaan tu mestilah kita berikan dia punya sifatnya. Kerana dia ada baris atas, baris depan, bercampur huruf tebal dan nipis, kadang-kadang tersasul juga. Wa rabbuka bukan wa rabbuka. Wa rabbuka jadi sebab kita sebut ba bagi depan tu tak sempat nak buka kaf. Jadi kita latih lidah kita supaya huruf yang tebal kadar mana kita buka mulut, huruf yang nipis kadar mana kita buka mulut supaya kita lancar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Begitu sedikit sebanyak tentang tajuk kita pada hari ini. Wa yakhtar. Jangan wa yakhtar wa yakhtar pula jadi ta, kalau kita tebalkan ta dia jadi macam ta lah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Buka begitu. Wallahu alam, tebal dan nipis. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi tentang tebal nipis pada hari Jumaat ini masih lagi kita bercakap tentang membaca al-Quran. Inilah khairun wa abqa Ustaz Walaupun bagi setengah orang mengasakan alah kalau baca Quran dapat apa kan? Sebenarnya pasal dia tidak tahu ganjaran janji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tahu tuan-tuan, kita akan ambil masa untuk pastikan convert masa yang kita ada ini kepada khairun yang baik dan yang kekal, iaitu dengan perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini keutamaan yang penting pasal bukan mudah Ustaz bila kita berdepan dengan kesibukan nak pergi bercuti kan, kadang-kadang cuti tu tak sempat baca Quran lepas tu solat pun ada yang dia jamak segala-galanya pasal apa? Pasal sibuk. Tetapi sebenarnya itu semua adalah mata' sebenarnya cuti okey, tetapi itu fungsinya adalah untuk memudah cara hidup di dunia agar kita tak adalah bosan ataupun letih. Tapi jangan sampai kita nak rasa memudah cara, rupanya dia menyusahkan cara hidup kita di dunia. Baik. Jadi pada ayat 63 kita sudah bincang, ayat 64 yang kita sudah baca, dinyatakan kepada mereka yang mensyirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham syirik ini banyak jenis. Dari segi berhala sampailah kita memegang idea daripada orang manusia yang tidak tepat dengan apa yang Allah perintahkan. Maka Allah kata panggil mereka tetapi mereka tidak menjawab. Mereka tak nak jawab. Falam yastajibu lahum wa ra'ul azab, dan mereka melihat azab dan mereka kata alangkah baiknya kalau saya dapat yahtadun, hidayah Ustaz. Yang kita baca Quran ini kan kita nak dapat hidayah. Kita mohon ya Allah beri aku hidayah. Ini adalah perkara yang amat-amat diperlukan bila sampai di akhirat, terutama mereka yang dihukum ataupun diazab oleh Allah Subhanahu Taala. Mengapa mereka nak hidayah? Agar mereka tak ikut kepada yang tadi Ustaz baca tadi, awainahum kama awaina. Nak sebut pun susah Ustaz Pasal apa? Pasal dia pun tergagap-gagap juga tergagap-gagap. Aku sebenarnya aku telah sesatkan mereka, aku pun sesat, aku dah sesatkan mereka seperti mana aku sesat. Dia berpusing-pusing. Pasal apa? Waktu itu dah rasa amat-amat takut di hadapan Allah SWT dengan azab yang dinampakkan. Apa lagi soalan kedua yang ditanyakan Allah pada hari akhirat agar kita dapat elak daripada terjerumus kepada perkara ini? Ayat 65 hingga ayat 70 kita baca bersama. Silakan. Baik, jom kita sambung ayat yang ke-65 hingga ayat 70 daripada surah Al-Qasas ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون
فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 65 hingga 70 menyambung kepada apakah dialog di hari kiamat, ya. Dialog kedua iaitu bila Allah memanggil, masih lagi Allah memanggil kepada mereka yang ingkar di atas muka bumi ini, yang tidak beriman pada Allah ataupun degil. Wa yauma yunadihim fayaqul, apakah yang dinyatakan pada mereka? Madza ajabtumul mursalin, apa yang kamu buat, apa yang kamu jawab ketika berhadapan dengan al-mursalin, utusan-utusan Allah, ya, pada zaman Nabi dan juga pada zaman ini. Kalau ada orang yang diutus, ustaznya, ada mesej-mesej yang daripada ustaz, daripada penceramah yang baik-baik, ya, maka pada waktu itu apa yang kamu buat? Kamu jawab macam mana? Maka jawapan mereka, fa'amiyat alaihimul amba, ya, Allah menceritakan keadaan mereka itu gelap, ya. Amiyat ini daripada perkataan umya ini, maksudnya mereka tak nampak alasan untuk disampaikan pada hari itu. Fahum la yatasaalun. Sebenarnya bila gelap, ustaznya, bila kita dalam bilik macam nilah, masa baru ni banjir, kami anak beranak kan, blackout. Pada waktu itu anak saya akan tanyalah, kat mana ni, mengapa, dia akan tanya mengapa gelap, kan. Tetapi di akhirat nanti bila gelap, ustaznya, gelap tak boleh nak bagi alasan, tak boleh nak lawan balik kepada Nabi. Betul. Pada waktu ini Allah kata fahum la yatasaalun. Mereka sampai tidak bertanya-tanya. Nak ceritanya apa? Mengapa tak tanya? Kerana amat takut dengan apa yang berlaku. Kalau tadi anak saya tu mungkin dia tak berapa takut sangatlah, kan. Dia mungkin ni apa kan. Tapi kalau dah lama sangat sampai 3-4 hari tak ada cahaya, mungkin waktu tu dah tak ada soalan lagi lah, pasal dah rasa amat lemah dan rasa amat takut dengan keadaan tersebut. Jadi ini Allah nyatakan peristiwa di hari kiamat. Fa amma man taba, ya, bagi siapa yang bertaubat dan beriman, ya. Amanah ini maksudnya dia membina iman balik, maksudnya dia istilahnya dia menyegarkan balik imannya. Itu sebabnya kita baca Quran ini untuk kita menyegarkan iman kita. Iman ada, tetapi ia perlu dinaikkan balik. Kadang-kadang dia turun, tapi bila kita baca ini, kita dengar itu, dia meningkatkan iman. Maka ini adalah perkara yang kedua. Dan juga membaiki amalnya, amal soleh. Fa'asa, moga-moga an yakuna minal muflihin, Allah kata mereka akan dijadikan orang yang berjaya. Bukan macam orang yang tadi tu, yang tidak boleh bertanya-tanya ataupun yang blank ketika berhadapan dengan cabaran ataupun azab yang ada. Jadi di dalam ayat 67 ini adalah seruan kepada kita semua untuk yang pertama apa? Bertaubat. Lepas bertaubat kita kena beriman, lepas beriman kita kena beramal. Ya, jadi bila kita baca Quran ini, kita membina iman, tapi sebelum itu kita kena bertaubat. Pasal apa? Pasal kalau kita tidak bertaubat, ya, kesannya ialah kadang-kadang Quran tidak menambah iman, Ustaz. Kadang-kadang dia baca Quran tu dia rasa macam tak ada apa-apa. Pasal dia tidak kembalikan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena minta istighfar, kita mohon Allah ampunkan kita. Jadi bila Quran sampai, cahaya itu memberi kesan sehingga kita akan mudah untuk beramal soleh.
Tetapi perkataan yang menarik pada ayat 67 ini, kita beri fokus pada perkataan fa'asa. Fa'asa. Rupa-rupanya fa'asa ini menakutkan Ustaz. Betul. Pasal tak semestinya tuan-tuan kalau kita bertaubat dan kita beriman dan kita beramal soleh, kita ini akan jadi orang berjaya. Mengapa? Kerana mungkin kita baca Quran sekarang tapi tidak pasti akhir hidup kita masih baca Quran. Allah. Jadi bila kita dengar perkataan fa'asa ini nak menunjukkan jangan overconfident bila kita dah buat baik. Ya. Ataupun kita jangan pandang hina kepada orang yang tidak buat baik lagi, tidak bertaubat lagi, ataupun tidak beriman lagi, ataupun dia amal dia tidak berapa soleh, kita jangan pandang hina. Pasal kita pun fa'asa. Kita ini mungkin selamat, mungkin tak selamat, jadi kita pun selalu berdoa pada siapa? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ya. Allah lah sebenar-benarnya Tuhanmu yang menciptakan apa yang dia nak dan juga yang wa yakhtar, yang memilih. Mengapa dua perkara ini penting untuk kita kenal balik kepada Allah? Satu, memang air Allah cipta Ustaz. Kan, tak ada air, tak ada kita boleh berwuduk, kita tidak boleh makan, tak mampu kita untuk bertaubat dan beriman dan beramal soleh. Kena sedar diri. Sayalah Ustaz kan, kena sedar. Kalau tak ada air liur dalam ni, tak boleh bercakap pun. Kena telan air liur dulu, boleh bercakap balik kan, boleh bernafas balik. Kalau tak dicipta oleh Allah untuk membantu untuk saya ada darah yang okey berjalan dalam badan ini, tak boleh pun saya nak bertaubat ke, nak beriman ke, nak beramal soleh, semuanya itu mustahil untuk dilakukan. Itu nombor satu. Nombor dua, ini lagi mantap. Wa yakhtar Ustaz. Wa yakhtar daripada perkataan khair, ya, iaitu perkara yang baik, yang kita kembali balik pada ayat 60 sebentar tadi. Yang baik di sisi Allah ini, Allah yang pilih. Jadi kalau tuan-tuan, saya hari ni boleh baca Quran, boleh tadabbur bersama dengan Ustaz Tirmizi, kita boleh sembahyang, kita buat perkara baik. Sebenarnya yang pilih itu adalah Allah. Allah yang menentukan kebaikan. Jadi kita taklah rasa wah saya ni dah baca 20 juzuk ni, wah ini pasal saya hebat. Ya, kalau Abius baru ni berkongsi saatnya, yang bagi 4 tahun dia nak bina rumah itu sebenarnya Allah yang bagi. Kan? Kita ni nak kumpul duit, nak baca Quran, lidah pun lidah Allah pinjamkan. Ya, Allah pinjamkan. Jadi di sini bila wa yakhtar, Allah nak ceritakan Allah sentiasa, kalau kita dapat kebaikan itu maksudnya Allah sentiasa intervene, bantu kita. Ya, makana lahum mul khiyarah. Jadi tidak ada pilihan bagi manusia untuk membuat pilihan sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya ada pilihan yang baik, khiyarah ini adalah pilihan yang baik hanya daripada Allah SWT. Kalau awal tahun 2022 ini kita berazam nak dapat yang baik-baik, sebenarnya apa yang perlu kita buat tuan-tuan? Kita kena kembali kepada Allah Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Allah ini maha suci, maha tinggi. Pasal ada orang-orang musyrik ataupun orang yang tak beriman, dia kata mengapalah Allah ni bagi banjir contohnya Ustaz kan. Mengapa Allah bagi COVID-19? Sebenarnya Allah tak ada masalah. Yang masalahnya kita kan. Allah ni maha tinggi, kita ni amat rendah yang perlu mengaku pada Allah, ya Allah tolong bantu saya ya Allah. Tolong ciptakan apa-apa yang saya perlukan, tolong pilihkan yang terbaik untuk tahun 2022 yang mendatang. Dan ayat 69 kita baca sekali lagi kerana ayat ini ada kaitan dengan solat istikharah Ustaz. Okay. Imam Qurtubi menyatakan ayat 69 ni ada kaitan dengan solat istikharah. Macam mana? Kita baca dahulu ayat 69. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. صدق الله. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada mereka dan apa yang mereka katakan. Pendek sahaja sambungan daripada ayat 68 tadi apa tuan-tuan? Tuhan menciptakan. Kita dah tahu Allah ni kuasa sangat mencipta air yang boleh masuk ke dalam rumah banjir, Allah berkuasa. Dan Allah itu wa yakhtar, Allah pilih yang baik-baik, ya. Jadi kalau kita nak yang baik-baik, kita kena selalu ya bergantung pada Allah dan
Jangan kita kaitkan yang tak baik itu dengan Allah SWT. Ayat 69 ini Allah tekankan tentang istilah ya'lamu. Allah ini amat mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam hati kita dan yang kita nampakkan. Nak ceritanya apa? Kalau Imam Qurtubi menyatakan, sebahagian ulama berpendapat tidak patut bagi seseorang untuk mendahulukan urusan dunia sehingga dia meminta kepada Allah kebaikan akan hal tersebut dengan mendirikan solat istikharah 2 rakaat. Kadang-kadang kita teringin saat ni kan, tengok rumah cantik kan, kita kata ui bestnya kalau saya ni nak rumah cantik ya, bestnya kalau saya dapat kereta cantik macam orang itu. Kalau kita dah mula rasa di situ, maksudnya tukinnu, apa yang ada dalam hati kita itu kita rahsiakan saja, ya Allah aku nak ni kan. Tetapi sebenarnya kalau bab dunia, kita kena kata cadangan daripada Imam Qurtubi, istikharah. Jangan terus saja ya Allah tolong bagi aku rumah, tolong bagi aku kereta, tolong bagi, terus sahaja tanpa kita betul-betul istikharah. Mengapa istikharah? Mengapa kita tak doa biasa tu pun okey, tapi istikharah tu menunjukkan bahawa kita amat serius ya, kerana di dalam solat istikharah tu ada doa Ustaz kan. Doanya itu kita minta kalau boleh, kalau ia baik untuk urusanku, untuk urusan agamaku, untuk dia ada doanya itu menyatakan kita serius dalam membuat keputusan, bukan dalam 1-2 saat saja nak rumah, tiba-tiba nak kapal terbang, tiba-tiba nak bangunan, tiba-tiba nak itu. Pasal apa? Yang kita sembunyikan itu Allah tahu. Allah tahu bahawa engkau sebenarnya nak benda itu kerana dunia. Bukannya kita minta dan akhirnya Allah temukan dengan jawapan, oh kereta ini memang kamu akan gunakan kepada pergi masjid, buat kebaikan untuk menambahkan lagi khairu wa abqa. Inilah ayat 69, wa huwallahu la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, lahul hamdu fil ula wal akhirah ya, pujian adalah pada Allah fil ula ya, iaitu pada di dunia ini dan juga di akhirat, walahul hukmu wa ilaihi turja'un, kepadanya lah ya segala keputusan hukum dan kita akan kembali. Jadi ilah ini bukan sekadar yang kita sembah satu, tetapi dia adalah sumber hukum Ustaz ya. Sumber hukum. Jadi bila kita tanya dalam hidup kita, hari ini saya nak buat apa ya, mesti panduan itu ada dalam al-Quran. Bukan rasanya hari ni nak relax lah, nak cuti lah, saya dah letih lah. Bukan perkataan itu hanya kalau kita meletakkan Allah itu sebagai ilah. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Yang pertama, sentiasa membuat persediaan ke akhirat, kerana kita yakin akhirat itu adalah khairun wa abqa ya, ia amat baik, lebih baik daripada apa sahaja yang kita ada di dunia, dan ia kekal. Yang kedua, kita cari hidayah agar tidak mudah menyekutukan Allah dengan kita membaca al-Quran, dan Quran amat jelas dalam membezakan perkara tauhid dan juga syirik kepada Allah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sentiasa menyedari bahawa Allah mengetahui yang jelas dan sesembunyi, agar kita sentiasa baiki amal, tidak kira di mana jua, dan cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Tidak rasa selamat, kita akan kekal berbuat baik. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah Tuhan kami, bantulah kami ya Allah untuk sentiasa tetap bersyukur kepadamu ya Allah, yang kau berikan kepada kami nikmat kepada kami ya Allah. Bantulah kepada kami untuk sentiasa fokus kepada perjalanan perjuangan menuju kepadamu ya Allah. Bantulah kepada kami untuk sentiasa kami fokus, kami tidak lalai tentang hakikat dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pilihlah untuk kami kebaikan ya Allah. Ya Allah, pilihlah yang sesuai untuk kami dengan kebaikan ya Allah. Kami sedar kami tidak mampu memilih apa-apa ya Allah kecuali dengan izin-Mu ya Allah. Bila kebaikan kepada kami ya Allah, bagimulah segala pujian ya Allah, dunia dan akhirat ya Allah, dan bagimulah segala satu ketetapan ya Allah, dan kepadamulah kami akan dikembalikan ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz pada hari Jumaat penuh barakah ini, agar kita terus mengutamakan khairun wa abqa berbanding dengan apa yang ada di dunia ini. Ia akan sirna, dia akan hancur jua akhirnya. Kita menjemput tuan-tuan untuk kita sama-sama bersama dalam tabung gerakan Al-Quran ya. Ini sebagai satu platform juga untuk kita sama-sama dengan duit yang kita ada, dengan potensi yang kita ada, kita gunakan untuk kita menyebarkan Al-Quran. Tabung gerakan Al-Quran ini ya, kita nak manfaatkan untuk kita sampaikan hidayah
ya, kongsikan hidayah kepada seluruh dunia. Jadi sama-sama kita bertemu lagi pada siaran ulangan pada malam ini Ustaz ya, dan juga pagi esok, dan kita ada ulang kaji. Jangan lupa ulang kaji pada hari esok untuk melihat 6 halaman yang ada dalam surah Al-Qasas agar kita dapat manfaat yang sebenarnya bersama Ustaz Syari insya-Allah esok. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.